Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه العزيز: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم: من صلى 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان: براءة من النار وبراءة من النفاق، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, pada pertemuan kita yang lepas, kita sama-sama telah pun memperbincangkan di dalam tajuk harus hukumnya melakukan salat jamak taqdim kerana tuntutan salat fardu secara berjamaah
demi maslahahnya. Maka insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, untuk pertemuan kita pada kali ini, kita akan sambung pada tajuk besar yang baharu, halaman yang ke-66. Muka surat 66 pada tajuk besar yang baharu berkaitan dengan muwafiq dan masbuk. Ini tajuk besar kan? Kita dah start masuk hukum hakam yang besar ni. Muwafiq dan masbuk. Muwafiq dan masbuk ini adalah merupakan kategori ataupun jenis makmum yang hadir dalam salat berjamaah. Jadi kalau kita kata muwafiq, ini apa dia? Adalah makmum yang bermuafakat dengan imam daripada awal salat sehingga selesai, ataupun dia muwafiq pada awal salat dan selepas ketika dia salat imam keluar daripada jamaah, ataupun dia yang keluar daripada jamaah dengan sebab-sebab ataupun dengan alasan-alasan yang munasabah, yang diterima syarak. Kan? Dia mufaraqah, awal imam keluar, ataupun dia mufaraqah. Tapi dia nanti kita akan sebut takrif ataupun pengertian muwafiq ini apa dia. Daripada takrif ini tuan-tuan kena ambil faham, sebab tak faham takrif nanti masuk tajuk hukum hakam kita pening. Sebab bila bincang masalah hukum hakam ni, saya sebut ramai di antara kita dia sangkut tuan-tuan. Dia start kat situ. Sebab waktu kita jelaskan ta'arif, saya sebut tuan-tuan tolong perhatikan betul-betul. Jadi muwafiq ini adalah makmum yang bermuafakat dengan imam daripada awal salat. Muafakat yang bagaimana? Nanti kita akan cerita ta'arif dia. Yang kedua, masbuk. Masbuk ni adalah makmum yang ketinggalan daripada imam. Ketinggalan yang bagaimana? Itulah yang disebut ada kategori makmum yang ketinggalan daripada imam, dia dapat rakaat, dan ketinggalan daripada imam, dia tak dapat rakaat. Boleh faham? Ambil pemahaman dulu. Muwafiq apa? Muafakat dengan imam. Masbuk apa? Ketinggalan. Baik. Jadi untuk memahami ta'rif muwafiq dan masbuk ini tuan-tuan, fokusnya pada surah Al-Fatihah. Tuan-tuan, fokusnya adalah pada surah Al-Fatihah. Kerana ta'rif muwafiq dan masbuk ini dia berhubung kait dengan surah Al-Fatihah. Itu dia. Baik. Maka tuan-tuan, saya pernah sebut sebelum ini, pernah saya sebut tak tentang kita sebagai makmum tidak dibenarkan takbiratul ihram sebelum kita yakin dan kita pasti imam telah sempurna takbiratul ihram. Saya pernah sebut tak masalah ni? Dah pernah kan? Jadi tuan-tuan faham yang tu, insya-Allah dia ada hubung kait nanti. Boleh? Saya ulang lagi, mungkin ada yang sebelum ni tak hadir ataupun uzur, saya ulang. Dalam syarat sah, antara syarat sah solat berjamaah, di dalam syarat sah solat berjamaah, antaranya yang ketujuh, dia yang ketujuh dia ada 1 sampai 7. Apa dia? Tentang kedudukan makmum, tentang mengetahui pergerakan imam, tentang berhimpun pada satu tempat, makmum wajib niat ikut ikut imam, mesti muafakat antara solat imam dengan solat makmum, dan terakhir sekali apa dia? Tentang takbir. Jadi masalah hukum tentang takbiratul ihram, permulaan salat, andai kata tuan-tuan dan puan-puan makmum sampai, pastikan tuan-tuan dan puan-puan mula angkat takbiratul ihram setelah tuan-tuan dan puan-puan yakin dan pasti imam dah sempurna takbiratul ihram, baru boleh angkat takbiratul ihram. Ada orang duk galak sangat nak dapat at-takbiratul ula. Betul lah hadis sebut kan? Dia ingat at-takbiratul ula tu apa? Dia yang pertama takbir.
lebih dahulu daripada jamaah lain. Yang ni saya kata apa? Faham hadis dari segi sudut zahir. At-takbir maksud apa? Takbir. Ula ni maksud apa? Yang pertama, awal. Jadi dia faham apa? Dia faham dialah yang pertama takbir tu. Jadi dia seorang je dapat, orang lain tak dapat. Itu kesilapan. Jadi perlu ambil faham betul-betul. Jangan tuan-tuan dan perempuan, sekiranya tuan-tuan dan perempuan jadi makmum, jangan sesekali mula takbiratul ihram setelah tuan-tuan dan perempuan yakin dan pasti, itu dia, bahawasanya imam telah sempurna takbiratul ihram. Bagaimana? Contoh, imam angkat takbir, Allahu Akbar, kan? Baru tuan-tuan, Allahu Akbar. Sebab tu saya sebut, nanti kita bincang tentang syarat sah salat berjamaah. Yang kedua, makmum mesti tahu pergerakan imam. Dia mesti tahu. Kalau dia tak tahu, tak sah. Jadi tahu ni kata ulama' dia boleh bagi kepada dua, sama ada boleh melihat atau mendengar. Tapi ada orang kata mendengar pun dah cukup baik. Saya sebut, ya, melihat dan mendengar itu kedua-duanya baik. Afdal melihat. Sebab macam-macam masalah orang tak boleh selesai ketika salat berjamaah sebab dia abaikan melihat. Sama ada dia boleh melihat imam secara langsung atau melihat wakil imam. Kan, wakil imam ni mana kata imam berada di depan, jadi dia di belakang, dia akan tengok orang depan dia ataupun orang yang di hadapan dia lah. Okay, baik. Jadi itu konsep dia. Hukum masalah muwafiq dan masbuk ni dia ada kaitan dengan takbiratul ihram dan kaitan dengan surah Al-Fatihah pada rakaat pertama. Kalau rakaat kedua dah tentu dah kita tahu dah di masbuk. Kan? Ini perbincangan pada rakaat yang pertama. Baik. Pengertian muwafiq dan masbuk menurut penyusun kitab Mughniyul Muhtaj pada juzuk yang pertama halaman ke-507 ialah seperti berikut. Jadi dalam kitab Mughniyul Muhtaj menyatakan apakah dia ta'rif muwafiq dan ta'rif masbuk. Baik, kita bincang. Yang pertama, muwafiq. Muwafiq itu apa dia, tuan-tuan? Ialah orang yang salat di belakang imam. Mana makmum lah. Setelah imam mengucapkan takbiratul ihram. Nampak tak disebut? Tak boleh mula takbiratul ihram sebelum imam sempurna takbiratul ihram. Siapa yang takbir sebelum imam sempurna takbiratul ihram, dia tak dapat kategori muwafiq, malahan salatnya tidak sah. Ini disebut salat dia jadi tidak sah. Maka bila tidak sah, dia wajib mengulangi semula akan takbiratul ihramnya itu tadi. Boleh dapat? Jadi dalam ta'rif ni dia sebut dah, tuan-tuan. Apa dia makmum? Muwafiq ialah orang yang salat di belakang imam setelah imam sempurna takbiratul ihram. Seterusnya, apa dia muwafiq? Imam takbir baru dia mula takbir. Kan? Dan apa dia? Dia dapat waktu berdiri serentak dengan imam. Makna kata waktu imam berdiri, dia dapatlah berdiri bersama-sama imam. Kalau imam dah rakaat, berarti tak dapatlah. Kan? Jadi waktu berdiri dia dengan imam ni, jangka masa dia berapa lama? Dia takbir sekejap, dia berdiri, dia rakaat dengan imam, apakah dia muwafiq? Tidak, tuan-tuan. Waktu dia berdiri ini sambung lagi serentak dengan imam ketika imam berdiri. Dia takbir selepas imam takbir dan dia dapat berdiri sama-sama dengan imam dengan sekurang-kurangnya sekadar membaca Al-Fatihah. Sebab tu saya sebut tadi, dia ada hubung kait dengan surah Al-Fatihah dengan kelajuan atau kecepatan yang sederhana. Bukan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim. Bukan begitu. Sederhana bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim,
Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Jadi antara ayat kepada ayat dia sempat untuk menarik nafas, tidak tergesa-gesa. Itu sederhana. Kalau lambat, Bismillahirrahmanirrahim. Ada orang begini baca tuan-tuan? Ada. Tapi yang orang kita kena begini nanti kita bincang. Dia ada masalah hukum dia sendiri. Tapi masalah dia ada makmum ataupun orang yang salat di belakang imam setelah imam sempurna huruf takbiratul ihram dan dia dapat berdiri serentak dengan imam, sekurang-kurang waktunya apa dia sendiri dapat membaca surah Al-Fatihah, kesemua daripada surah Al-Fatihah dengan kadar kelajuan atau kecepatan yang sederhana. Jadi inilah maksud dia muafiq. Boleh faham tak? Tapi ini kategori rakaat pertama. Kalau rakaat kedua dah tak boleh panggil muafiq dah. Rakaat selepas tu dah tak ada lagi muafiq. Namanya apa lepas tu? Masbuk lah. Bezanya masbuk yang dapat rakaat ataupun masbuk yang tidak mendapat rakaat. Baik, terus kita terus. Dengan kadar kelajuan atau kecepatan yang sederhana sebelum imam rakaat. Kalau imam dah rakaat, maka makmum ini dah tak panggil muafiq lagi, dia panggil masbuk. Baik. Sambung. Makmum seperti ini masih dikira mendapat at-takbiratul ula, pahala at-takbiratul ula. Tuan-tuan, apa pahala at-takbiratul ula ni tuan-tuan? Nabi sebut dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Apa Nabi sebut? Sesiapa yang salat berjamaah selama 40 hari 40 malam dalam keadaan dia mendapat at-takbiratul ula, maka dia akan dapat pelepasan daripada Allah Subhanahu wa taala dengan dua pelepasan. Apa dia? Pelepasan daripada api neraka dan pelepasan daripada sifat munafik. Itu Nabi sebut dalam hadis. Nampak tak? Itu kelebihan dia besar, tapi syarat dia ketat sikit. Kena pergi jamaah secara istiqamah selama 40 hari 40 malam konsisten dalam keadaan 200 waktu. 40 kali 5 200 lah kan. Itu dia apa? Ini kelebihan orang yang dapat at-takbiratul ula. Dan at-takbiratul ula inilah kata ulama, inilah maksud makmum yang dikategorikan sebagai makmum muwafiq. Tadi boleh faham? Jadi kalau kita tonton bila disebut muwafiq tu apa, dah tahu dah, gambaran dia dah nampak dah. Sambung lagi. Walaupun yang afdal ialah mereka yang dapat takbiratul ihram sejurus selepas takbiratul ihram imam. Baik, saya datangkan daripada ta'rif ni, maka makmum muwafiq ataupun yang dapat at-takbiratul ula ni dia ada beberapa kategori. Contoh, kategori yang pertama, apa dia? Sebelum imam mula takbiratul ihram, dia dah berada di dalam saf dan dah bersedia untuk salat dengan imam. Apa dia? Imam mula sahaja takbiratul ihram, Allahu Akbar, dia terus angkat Allahu Akbar. Maka imam baca Fatihah, dia diam. Tapi sebelum tu jangan lupa imam baca doa iftitah dahulu. Imam baca doa iftitah, dia pun baca dengan imam sama-sama doa iftitah. Habis imam baca doa iftitah, dia pun dah habis baca doa iftitah, maka imam baca surah Al-Fatihah, dia diam. Sunat makmum diam. Imam baca Fatihah, makmum jangan baca dengan imam. Kata ulama, kalau imam baca Fatihah, makmum baca dengan imam, hukumnya makruh.
makruh. Yang sunatnya apa? Makmum diam, dengar dan perhatikan bacaan imam. Baik, makmum dengar bacaan imam. Lepas makmum dengar bacaan imam, imam habis baca surah Al-Fatihah, giliran imam pula diam. Itu dia. Tadi imam baca, makmum diam. Ini giliran imam pula diam, bagi peluang makmum pula baca. Sebab dalam mazhab Syafi'i, hukum baca surah Al-Fatihah adalah wajib bagi makmum yang muwafiq. Ini muwafiq tadi lah, ataupun masbuk pada rakaat selepas daripada tu. Apa dia? Kalau rakaat yang pertama dia sampai imam tengah rakaat, dia takbir terus rakaat, Fatihah dia ditanggung oleh imam. Lepas tu rakaat seterusnya, bacaan Fatihah makmum itu dia kena baca juga. Ada orang faham bila kata masbuk, dia tak baca tuan-tuan Fatihah pada rakaat yang dia dah dikategorikan masbuk. Lepas tu pun dia tak baca Fatihah dah. Sebab dia kata aku masbuk. Tidak tuan-tuan. Masbuk yang mana Fatihah ditanggung oleh imam adalah pada rakaat yang permulaan je. Rakaat selepas itu dia wajib baca. Boleh faham? Kalau tak baca Ustaz. Tak sah solat dia. Perlu perhatikan, kita bukan mazhab Hanafi, bukan mazhab Maliki, bukan mazhab Hanbali. Mazhab Syafi'i hukumnya wajib. Mazhab Hanafi makruh tahrim, tak boleh baca, diam je. Mazhab Maliki kalau dia dengar imam baca, makruh dia baca. Kan? Tapi kalau dia tak dengar imam baca, contoh lepas imam baca Fatihah, imam diam, sunat dia baca. Mazhab Hanbali pun sama juga. Tapi dalam mazhab Syafi'i wajib. Sebab tu imam diminta untuk diam. Imam diminta untuk diam pada ketika itu. Sunat imam diam. Ya tak? Dari imam express je tu Ustaz. Imam baca terus, baca surah terus. Kita dia apa mana? Baik. Imam kategori begini, insya-Allah nanti saya akan sebut dalam kitab Sabil Al-Muhtadin. Dia adalah kategori makmum ni, yang imam express ni. Lepas ni jangan lantik dia jadi imam lagi. Saya sebut, minta maaf saya kata, lepas ni jangan lantik daripada imam, sebab dia tak layak jadi imam. Sebab dia terlalu express, kerana dia tidak memahami maslahah solat berjamaah. Bila dia terlalu laju sangat dalam solat berjamaah, maka ini akan menimbulkan kesan kepada jamaah. Jamaah ada yang berumur, tuan-tuan. Yang berumur, masalah pada lutut, tuan-tuan. Orang dah berumur ni lutut, betul? Sebab tu salat yang paling terbaik digunakan peraturan dalam solat berjamaah, dia dilakukan dengan kadar kelajuan atau kecepatan yang sederhana. Bila laju sangat ni tuan-tuan, sebenarnya dia tak faham. Dia kata apa? Laju itu maslahah solat, kena cepat. Mana dia belajar? Saya pun tak tahu. Kalau dia nak solat seorang diri, itu terpulang lah. Bila dalam solat berjamaah, dia kena faham. Tapi ramai yang tak faham. Akhir sekali buat faham. Sampaikan jadi nanti natijahnya apa? Dia jadi memandai-mandai dalam agama. Itu ada tentang golongan begini. Dia nak bincang tentang maslahah, tuan-tuan. Rupanya tak ngaji kitab fiqh, tuan-tuan. Yang dicakap asyik kerja maslahah aja, tuan-tuan. Asyik kerja bincang pasal maslahah aja. Nak cepat maslahah, dia kata. Kalau maslahah itu bincang salat seorang diri, ya bolehlah. Kan? Tapi kalau dalam salat berjamaah tidak, tuan-tuan. Walaupun masjid yang didirikan di tepi jalan, yang mana menjadi laluan orang musafir di situ, tuan-tuan, tetap lagi masih dituntut untuk baca doa iftitah, baca surah Al-Fatihah, baca surah pilihan. Tapi pada ketika itu maslahahnya baru dipandang. Surah pilihan tu baca surah yang pendek-pendek sahaja, itu baru betul. Ini tak baca doa iftitah, dia kata apa? Maslahah, tak baca tak apa. Saya tak tahulah dia ngaji mana, wallahu a'lam bissawab, kan. Lepas habis Fatihah terus rokok, tak baca surah pula tu. Dia kata maslahah, nak cepat sebab masjid tepi jalan, dia kata. Saya kata, mam belajar mana ni? Belajar kaedah fiqh. Ya ke kaedah fiqh sebab begitu? Kan? Jadi dia langgar, tuan-tuan. Itu yang jadi huru hara. Sebab apa? Sebab lantik orang yang jahil untuk memimpin jamaah. Itulah jadi akibatnya, tuan-tuan.
Yang dilantik orang yang jahil. Tuan-tuan, kalau orang-orang kita, orang lama dulu tuan-tuan, kalau baca jadi imam, tuan-tuan perasan tak? Dia tertib nampak Hari ni je tuan-tuan, semua duk cakap maslahah tuan-tuan. Orang dulu tuan-tuan, kalau baca dia tertib. Lepas takbir baca doa iftitah, lepas doa iftitah baca Fatihah, lepas Fatihah dia ada tertib tuan-tuan. Tapi hari ni orang kita tuan-tuan, kalau muda sekalipun, pandang-pandanglah dekat belakang tu, jamaah yang belakang tu bukannya muda semuanya. Kesian tuan-tuan. Ada yang jamaah baru Allahu Akbar, baru bergerak Allahu Akbar, imam dah, dia baru rokok, imam dah sujud dah tuan-tuan. Ada juga dia baru rokok, imam dah duduk antara dua sujud. Nanti kita bincang masalah tu. Masalah tu panjang sikit. Tapi apa yang saya nak beritahu, nak beri faham kepada tuan-tuan dan puan-puan adalah bahawasanya yang sebaiknya apa yang saya sebut tadi. Imam takbir, lepas sempurna imam takbir, makmum baru takbir. Ini yang terbaiklah. Lepas tu imam dan makmum sama-sama baca doa iftitah. Tak kira solat fardu maupun solat sunat, tak kira. Solat sunat Aidil Adha pun sama, Aidil Fitri pun sama. Solat sunat tarawih, ni lantik kadang-kadang yang muda-muda pakat langgar. Doa iftitah tak nak baca. Maaf saya kata, walaupun anak-anak tahfiz, pesan kepada dia, jangan tinggal doa iftitah. Jangan anggap remeh tuan-tuan. Kerana salat sunat tarawih ini disebut dalam kitab adalah salat sunat yang berwaktu. Salat sunat tarawih ni adalah salat sunat yang berwaktu, yang berulang-ulang setahun sekali je tuan-tuan. Kalau setahun sekali tuan-tuan tak boleh baca doa iftitah dalam salat sunat tarawih, kan rugi. Sebab nanti kita bincang, ada hadis dan dalil ataupun nas-nas yang tertentu yang sangat kuat menyatakan jangan tinggal doa iftitah walaupun hukumnya sunat tuan-tuan. Tapi hari ni kata maslahah tuan-tuan, tarawih dia kena cepat. Saya tanya, apa takrif tarawih tu? Tarawih tu maksudnya berehat-rehat. Makna kata jangan laju, jangan ekspres, perlahan-lahan, satu persatu. Makna kata doa iftitah pun jangan tinggal. Ini tidak, dia langgar juga tuan-tuan. Sebab apa? Sebab saya kena cepat ustaz, dia kata nak balik nanti. Kan katanya begitu. Kalau begitu kenapa dia ambil tanggungjawab jadi imam tarawih? Kalau tak kerana dia ambil tanggungjawab jadi imam tarawih, dia kena terima dan dia kena pikul betul-betul, barulah dia dikira sebagai imam yang terbaik. Ini dah tahu tak boleh nak bawa, apa yang dianggap? Maaf saya kata, kadang-kadang mengutamakan bayaran tuan-tuan. Sebab tu dia tak fikirkan sunnah Nabi SAW. Saya maaf saya katakan, hari ni ramai begitu tuan-tuan. Tarawih tuan-tuan 8 rakaat 15 minit, 20 rakaat setengah jam. Allahu Akbar. Yang 20 rakaat 7 minit tu saya tak nak ceritalah. Itu wallahu a'lam, dia ikut mazhab mana saya pun tak tahulah. Tapi kita cerita dalam mazhab Syafi'i tuan-tuan, masalah yang berlaku hari ni. Walaupun solat sunat, jangan tinggalkan doa iftitah. Walhal dalam solat sunat rawatib juga dituntut tuan-tuan baca doa iftitah. Kita doa iftitah waktu solat sunat rawatib pun tak baca, terus baca Fatihah dan rakaat. Rugi tuan-tuan. Rugi, sangatlah rugi kan. Baik. Selesai, tutup cerita masalah tu. Jadi apa dia? Lepas imam baca Fatihah, imam pula diam, makmum pula baca Fatihah. Lepas selesai itu imam baca surah, baru imam rakaat. Baik, selesai masalah tu. Yang kita nak sebut kategori kedua pula, apa dia? Imam dah berada di tempatnya dan dah mula takbiratul ihram, cuma kita lambat sampai. Imam dah takbir, imam dah baca Fatihah semua, habis tu baru dia sampai. Dia sampai, imam tengah baca surah. Bila imam tengah baca surah, maka dia pun takbir, dan pada ketika itu kebetulan imam baca surah panjang.
dan dia berkesempatan untuk baca surah Al-Fatihah, maka dia ni wajib baca. Kalau tak baca, tak sah salat dia. Kadang-kadang dia tengok imam baca surah, dia tak nak baca Fatihah walaupun bismillah kan. Dia tak nak baca. Dia takbir, imam tengah baca surah, Allahu Akbar, dia lebih memilih untuk diam je tuan-tuan. Ini pun bermasalah makmum ni. Sepatutnya dia takbir Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Imam Allahu Akbar, dia rakaat je telah terus. Sebab ini nama kategori muafiq, Fatihahnya ditanggung oleh imam sebab dia baru baca 2 ayat dan tak sempat dia nak habiskan bacaan surah Fatihah dia. Ya, masbuk kata ulama tidak lagi disunatkan membaca doa iftitah kerana iftitah itu hukumnya sunat, sedangkan mengikut imam itu iaitu mutaba'ah lil imam itu hukumnya wajib. Kerana tidak berkesempatan atas dirinya membaca doa iftitah. Boleh? Itu kalau masbuk lah. Kalau macam surah sejadah dia kita sampai dah baca sejadah, boleh kita doa iftitah? Boleh. Kalau ini kalau bincang, kalau imam panjang lagi bacaan. Contoh apa dia? Subuh Jumaat. Dia tahu dah imam baru baca surah As-Sajadah pada rakaat yang pertama dan baru sahaja sampai ayat 10 surah Sajadah pada pagi Jumaat, rakaat pertama, rakaat kedua surah Insan. Tapi banyak tempat saya tengok bila nak ikut sunnah dia ikut separuh tuan. Dia ambil surah Sajadah, habis rakaat pertama, rakaat kedua dia buat satu. Tidak. Sunnah Nabi rakaat pertama surah As-Sajadah habiskan 30 ayat. Rakaat kedua surah Al-Insan. Kan? Baik, kata dia sampai imam tengah baca surah As-Sajadah ayat yang ke-10. Baik, ayat ke-10. Maka ada lagi 5 ayat ni imam nak sujud sajadah ni kan. Baik, maka dia pun baca doa iftitah. Habis sahaja dia baca doa iftitah, imam terus sujud tilawah. Maka dia wajib ikut imam sujud tilawah dan dia tak boleh baca surah Al-Fatihah pada ketika itu kerana hukum sujud tilawah wajib muafakat pada imam lakukan dan pada imam tinggalkan. Itu maksud dia. Apa dia? Makmum wajib ikut imam buat sujud tilawah dan dia tak boleh sama sekali menyalahi imam. Kalau dia cuba untuk menyalahi imam dalam sujud sajadah atau sujud tilawah, batal solat dia. Kalau imam tinggalkan sujud tilawah atau sujud sajadah juga, makmum pun tak ada pilihan, dia pun kena tinggalkan. Dia tak boleh buat. Kalau dia lawan sebalik daripada tu, batal juga solat makmum. Itu dia. Ya tuan. Ataupun dia baca Fatihah terus. Ataupun dia baca Fatihah terus. Dia baca Fatihah terus pun boleh. Cuma afdalnya pada ketika itu dia boleh baca doa iftitah sebab imam masih lama lagi nak rakaat pada rakaat yang pertama. Jadi dia berpeluang untuk baca. Lebih baik dia baca, kata ulama. Baik, habis baca doa iftitah, imam sujud tilawah. Lepas imam sujud tilawah, imam bangkit berdiri, imam sambung balik ayat yang ke-16. Pada ketika itulah dibaca surah Al-Fatihah. Bila imam baca surah sajadah sampai ayat yang ke-30, dia dah habis dah baca surah Al-Fatihah. Bila dia habis baca surah Al-Fatihah, maka lebih baik dia diam sahaja dan dengar dan perhatikan bacaan imam. Itu sahaja. Baik, kita bagi ruang untuk azan dahulu. Nanti lagi kita sambung.
Okey, baik. Kita sambung. Jadi antara dua kategori tadi, iaitu masbuk yang dapat daripada awal, maknanya imam berdiri dia dah sampai dah, imam takbir dia takbir, ataupun yang kategori kedua tadi, imam takbir dia tak sampai lagi, jadi imam tengah baca surah baru dia sampai, dan kebetulan imam baca surah panjang, dia takbir, dia baca surah Fatihah lah. Baik, mana yang paling afdal? Kata ulama yang pertama tadi. Dua-dua ni kategori muafiq tuan-tuan, jangan risau. Dua-dua kategori muafiq sebab dia kategori dapat menghabiskan bacaan surah Al-Fatihahnya dengan kadar kelajuan ataupun kecepatan yang sederhana sebelum imam raqaq. Maka dua-dua ni muafiq dan dua-dua ni dapat at-takbiratul ula. Cuma kata ulama yang paling afdal kategori yang pertama tadi. Tuan-tuan jelas tak setakat ni? Ta'rif muwafiq. Jelas ha? Selesai. Kita masuk ta'rif masbuk. Apa dia ta'rif masbuk? Masbuk ni sebenarnya lawan daripada muwafiq. Kalau tuan-tuan faham muwafiq, fahamlah masbuk. Apa dia? Ialah orang yang mengikut imam. Dia ikut imam. Sama juga muwafiq pun ikut imam. Tapi apa dia? Tetapi ia tidak sempat membaca keseluruhan surah Al-Fatihah. Kalau tuan-tuan, kebetulan tuan-tuan dah baca sampai ayat ke-6 surah Al-Fatihah, tuan-tuan jangan ikut imam rakaat, tuan-tuan habiskan. Sebab tinggal satu ayat saja lagi. Boleh faham? Yang masalah apa dia? Tuan-tuan baru baca ayat 3, jadi dia lama lagi. Kalau imam rakaat sudah jadi barang pastinya tuan-tuan takkan sempat untuk rakaat dengan imam. Tapi kalau imam rakaat, tuan-tuan dah sampai ayat ke-6, agak-agak sempat tak tuan-tuan nak rakaat kalau tuan-tuan habiskan ayat ke-7? Masih lagi sempat, insya-Allah. Sempat, Baik. Kalau tuan-tuan yakin tak sempat, tuan-tuan boleh rakaatlah dengan imam pada ketika itu, tak payah habiskan ayat ke-7. Tapi tuan-tuan kategori masbuk kata ulama. Kita kategori masbuk. Kalau nak dapat muwafiq dia kena habiskan Fatihah. Itu kalau tuan-tuan yakin tuan-tuan tak sempat, jangan habiskanlah. Khawatir nanti tuan-tuan tak dapat rakaat. Ekspres tak dapat lah. Dia kena sederhana. Syarat dia kena sederhana. Dia masuk kan imam tengah baca surah. Sudah ada baca lah. Dia terbaca surah Al Kitab. Yang baca Al Kitab tu tak boleh habis. Dia tak boleh kata mesti tak dapat. Dia tak ada kebetulan macam kita ada kebetulan macam. Soalan tuan ni kita tangguh. Ni soalan ni panjang ni jawapan dia ni. Dua soalan yang dibagi oleh tuan tadi, sebenarnya soalan ni tajuk dekat belakang ni. Kalau saya tegang pening ni. Tapi saya nak tuan-tuan faham dulu masalah ni.
Masalah yang kita bincangkan. Kerana masalah masbuk yang memandai-mandai baca doa iftitah ni, kata ulama, dia adalah makmum yang tidak makmum yang dibenarkan terlewat dengan uzur, tapi dicuai, kata ulama. Dia dah biasa juga. Dia tak boleh. Dia tak ada kunci dia. Kalau hukumnya tak boleh, dia kena habiskan juga baca surah Fatihah. Kalau dia tak habiskan, solat dia batal. Dia masuk apa ni? Dia tak masbuk, dia muafiq. Sama ni kalau dia habis, patut imam dan Nabi dah baca. Ya. Dia kena baca Fatihah habis, nanti dia tak boleh ikut imam lah. Mana imam dah rokok, dia mesti habis Fatihah lagi. Macam mana? Mana imam dah rokok, Fatihah tak habis lagi. Pasal dia tadi baca doa. Baca doa iftitah, baik. Habiskan dia punya apa ni? Wajib dia habiskan Fatihahnya, tapi dia kategori masbuk. Dia masbuk juga, tapi dia kena habiskan Fatihahnya juga. Sebab apa? Sebab dia ni makmum mencuai, duk sibuk buat benda sunat. Doa iftitah tu hukum sunat. Yang ni boleh pakai maslahah. Yang ni tak, semua tempat dia pakai maslahah doa iftitah. Tu dia. Macam dia habiskan tu, adakah dia perlu rukuk atau terus dia ikut imam? Bagaimana? Dia belum habis tadi, imam dah rukuk. Ya, saya. Jadi rukuk dia baca, dia tak sempat rukuk bersama-sama dengan imam tu sebab dia dah habiskan Fatihah. Ya. Adakah perlu dia habis Fatihah rukuk atau Wajib dia habiskan Fatihahnya itu tadi, dan selepas tu baru dia boleh rokok. Dan nanti dia ada masalah salah searkan ni maksudah tu, saya nak terangkan tu panjang. Itu dia. Itu saya nak bincang pada pertemuan depan, insya-Allah. Sebab minggu ni saya nak minta tuan-tuan fahamkan betul-betul takrif muafiq dengan masbuk ni dulu. Sebab saya dah buat bancian dah sebelum-sebelum ni. Ramai yang tak faham takrif muafiq dengan masbuk ni, bila masuk belakang dia terlajak. Dia akan, bukan terlajak lah, dia terkebelakang. Bila dia terkebelakang, nanti bila kita cerita, dia jadi pening. Jadi soalan yang tuan kita bagi tu supaya dah tajuk belakang ni. Ada yang nanti kita akan bincang, insya-Allah. Sabar, jangan tergesa-gesa. Nanti kita akan bagi perlahan-lahan. Saya tahu tonton nak kan, tapi saya tahu kena peringkat. Kalau ambil semua nanti mula saya akan jamin jadi pening huru-hara nanti. Baik, seterusnya apa dia? Masbuk itu adalah orang yang ikut imam tapi dia tak sempat membaca keseluruhan surah Al-Fatihah atau tidak dapat membaca walaupun sebahagian daripada surah Al-Fatihah. Kerana apa? Imam telah rokok. Apa dia? Ayat 1 sampai ayat 3. Jadi imam rokok. Nak terus baca ke nak rokok? Kena rokok. Kalau terus baca, nanti imam i'tidal, tuan-tuan dah tak dapat rakaat. Dan itu bincang dia nanti lagi panjang masalah dia nanti. Iaitu imam tak boleh mendahului makmum dengan dua rukun berturut-turut. Kalau imam dahului makmum dengan dua rukun berturut-turut, batal solat makmum. Lain cerita dia tu. Sebab tu kita pesan jangan, kalau baru sampai ayat 3 imam dah rakaat, sebab kita tak baca doa iftitah, kita baca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim sampai Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanirrahim ayat 3 imam rakaat terus tuan-tuan. Nanti bincang ni panjang lagi. Nanti kita akan bincang masalah tersebut. Dia termasuk juga syarat sah ikut imam. Imam tak boleh dahului makmum dengan dua rukun berturut-turut. Kalau makmum ini bukan kategori salasa arkan maksudah, nanti kita akan bincang masalah tersebut. Jadi secara kesimpulannya, masbuk itu apa dia? Makmum yang tak dapat baca surah Al-Fatihah walaupun sebahagian daripada surah Al-Fatihah kerana imam telah rakaat. Wallahu a'lam bissawab. Itu sahaja. Jadi jelas tak takrif muafiq dan masbuk? Jelas, alhamdulillah. Minggu satu lagi, minggu ketiga saya akan bincang pula hukum hakam berkaitan dengan masbuk, dan ini ada hubung kait dengan soalan yang tuan tadi tanya. Yang ini panjang sikit tuan-tuan. Saya rasa mungkin dalam 4 kali pertemuan boleh selesai. Tentang masalah masbuk ni baru boleh selesai. 4 atau 5 kali pertemuan baru boleh selesai, insya-Allah. Boleh, insya-Allah. Ya. Dia terlambat. Dia nak juga imam tak. Dan kata Allahu Akbar terus rokok. Sah tak sah sembahyang? Allahu Akbar, dia terus rakaat. Baik. Sah salatnya kalau disertakan dengan tamakninah dan diniatkan takbir yang pertama itu sebagai takbiratul ihram. Sah. Ini disebut oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya tentang masalah orang yang takbir sekali tapi terus rakaat. Macam mana? Allahu Akbar. Yang tak sah bagaimana? Allahu Akbar terus rakaat. Yang sah bagaimana? Allahu Akbar, dia berdiri dan dia baru rakaat terus. Dia dah tamayah. Allahu Akbar terus rakaat. Ini masalah solat dia. Dia dah tamayah. Kalau tu Allahu Akbar
Yang tidak kan kita Dia walaupun tak dakap tangan pun tak mengapa. Contoh macam mana? Allahu Akbar. Dia terus luruskan tangan dia. Dia diam sebentar. Lafaznya apa? Subhanallah. Dia terus rokok. maksudnya ada kemaknaan dia express terus. Pasal Muhammad Nabi Allah betul kok. Yang ni bermasalah kata ulama. Solat dia bermasalah. Sebagian ulama kata tak sah. Kenapa? Kerana tidak ada tamaknina. Boleh faham Dan sikit lah. Boleh. Ini yang ingin tahu sajalah. Boleh. Kalau kita Malaysia makin ya tunggu. Ya. Yang doa kita kita baca secara senyap. Tak baca surah. Kenapa Ustaz? Apa? Oh, okey, saya faham. Doa iftitah. Doa iftitah pada solat sir dibaca sir, pada solat jahar dibaca sir juga. Kenapa? Baik, dalam permasalahan ini jawapan yang saya boleh berikan secara jelas dan mudah untuk tuan-tuan faham umum sahaja, ini berdasarkan hadis Nabi dan mengikut perbuatan Nabi SAW. Itu yang paling pasti. Kerana mengikut baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Dan ada dalil atau nas tak? Ada tuan-tuan. Dia nanti kita akan bincang tentang adab-adab imam ketika salat. Nanti ada tajuk dia. Iaitu sunat bagi imam baca doa iftitah. Tak dapat tidak baca, jangan tak baca. Itu dia. Jadi kenapa? Dan ada perbezaan dalam solat sir dan solat jahar, tak ada beza. Solat sir baca perlahan, solat jahar pun baca perlahan. Surah Fatihah solat sir baca perlahan, solat jahar baca kuat. Kan? Maka jawapannya adalah berdasarkan hadis Nabi dan ia merupakan perbuatan baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Itu jawapan yang paling mudah kalau orang tanya. Ya tuan Baik. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Kita masih boleh. Ya. Kita masuk takbir ni. Takbir dia tak tapi takbir dia imam dah lama. Takbir kan? Atau dia perlu ikut imam terus, mana dia tak dapat rakaat tu. Cara tu ikut imam terus, maka dia akan tambah satu diri. Bisa. Baik, makmum sempurna sahaja takbir, imam bangkit daripada rakaat dah i'tidal. Jawapannya makmum tak dapat rakaat, cuma makmum wajib ikut imam pada segala pergerakan selepas tu. Maknanya kata apa? Kalau imam sujud, makmum wajib sujud. Imam duduk antara dua sujud, makmum wajib duduk antara dua sujud. Sampailah kepada berdiri sekiranya, maka selepas imam salam, makmum wajib tambah rakaat yang dia tak dapat tadi. Kalau sebelum tu pun dia ada tak dapat, dia kena tambah juga. Dia wajib ikut. Wajib ikut ni kata ulama, wajib makmum ikut pada rukun perbuatan. Wajib makmum kena ikut imam pada perbuatan. Dan aqwalul mahsubah, iaitu rukun bacaan yang dikira ke atas diri makmum kepada imam. Itu nanti pun bincang, saya akan bincang panjang juga tuan-tuan masalah ni. Jadi masalah dia selesai dah. Jadi kalau imam dia takbir, imam bangkit daripada rakaat, dah tak dapat rakaat, kemudian apa dia perlu lakukan? Kena ikut imam sujud, sujud. Imam duduk antara sujud, duduk antara sujud. Sampailah akhir imam berdiri, imam baca Fatihah, dia kena habiskan juga bacaan Fatihah, dia wajib habiskan Fatihah. Sampailah rakaat seterusnya. Baik, wallahu a'lam. Sampai masuk. Ya. Imam dah ruku, dah jadi dia tak takbir Nabi Ihram, dia tunggu imam menaikkan kedua. Ada ke? Solat ni macam mana? Sah tak? Kita boleh ke dia menunggu tu atau tapi boleh ikut. Makmum begini saya kategorikan, dia soalan tuan imam macam ni. Dia nampak imam i'tidal kan. Jadi dia tahu dah tak dapat rakaat, dia tunggu imam sampai imam berdiri baru dia takbir dengan imam. Saya klasifikasikan makmum ni tak sedar diri. Maaf saya cakap. Dah lambat, dia nak lambat lagi. Ini perbezaan tuan-tuan. Walaupun dia dah terlewat tak dapat rakaat, tetapi kelebihan dia mengikut imam, walaupun tak dikira bagi diri dia, tapi dikira atas perbuatan dia mengikut, ada pahala. Ini orang suka ambil ringan ni.
Dia tunggu je. Dah lah tunggu, lepas tu duk kacau kawan lagi. Ini amalan budak-budak umur 7-6 tahun tuan-tuan. Kalau berlaku pada orang dewasa ni tuan-tuan, tak patut. Tak payah tunggu, takbir sahaja. Mana yang sempat kita ikut imam, ikut dahulu. Walau tak dikira bagi diri kita, tetapi dikira pahala sebab kita dapat ikut imam. Sebab bezanya kita ikut dengan kawan yang tak ikut tadi, ada beza pahala dia tuan-tuan. Itu ada beza pahalanya. Boleh jadi tolonglah saya harap dekat surau Al-Qalam ni tak berlakulah masalah begini kan. InsyaAllah tak berlaku sebab di sini semuanya nak yang terbaik. Wallahu a'lam bissawab. Cukup sekadar itu sahaja tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Kita tawakufkan kuliah kita untuk minggu ni. Kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. Jadi insya-Allah nanti lepas ni kita boleh terus solat Isyak terus Yang baik adalah datang daripada Allah, dan yang buruk adalah datang daripada diri saya sendiri. Hakikatnya baik dan buruk adalah datangnya daripada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal junun wal juzami wa min sayyi'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.